Sifat sisi 4. Hari ini kita akan tengok 6 jenis sisi 4. Jenis yang pertama ialah segi 4 tepat. Untuk segi 4 tepat, pasangan sisi yang bertentangan adalah sama panjang dan selari. Semua sudut pedalamannya ialah 90 darjah. Berpenjuru adalah sama panjang dan membahagi dua sama antara satu sama lain. Maksudnya berpenjuru ialah dari bucu sambung ke bucu. Okey, dua perpenjuru ini adalah sama panjang. Sisi 4 jenis kedua ialah segi 4 sama. Untuk segi 4 sama, semua sisi adalah sama panjang dan pasangan sisi yang bertentangan adalah selari. Semua sudut pedalaman ialah 90 darjah dan perpenjuru adalah sama panjang dan membahagi dua sama serenjang antara satu sama lain. Untuk perpenjuru segi 4 sama, dia akan hasilkan 90 darjah di sini. Manakala untuk segi 4 tepat, dia tak akan dapat 90 darjah. Sisi 4 jenis ketiga ialah segi 4 selari. Untuk segi 4 selari, dia tidak ada paksi simetri. Dan pasangan sisi yang bertentangan adalah sama panjang dan selari. Sudut bertentangan adalah sama. Iaitu kalau sini, dia sama dengan sini. Yang ini kita panggil sudut bertentangan. Dan sudut di sebelah sini sama dengan sebelah atas. Okey, sudut bertentangan adalah sama. Perpenjuru membahagi dua sama antara satu sama lain. Rhombus. Untuk rhombus, dia terdapat dua paksi simetri. Iaitu garisan yang dilukis ini merupakan paksi simetri. Semua sisi adalah sama panjang. Pasangan sisi yang bertentangan adalah selari dan sudut bertentangan adalah sama. Okey, macam tadi, yang ini dengan ini sudutnya sama dan yang sini dengan sini sudutnya sama. Perpenjuru membahagi dua sama serenjang antara satu sama lain. Okey, kalau perpenjurunya dia akan hasilkan 90 darjah di tengah-tengah sini. Okey, sisi 4 yang jenis kelima ialah trapezium. Untuk trapezium, ia tidak mempunyai paksi simetri dan hanya ada satu pasangan sisi bertentangan yang selari. Ini simbol selari. Sisi 4 jenis keenam, lelayang. Lelayang mempunyai satu paksi simetri, iaitu di tengah-tengah. Dua pasang sisi bersebelahan adalah sama panjang. Sini sama panjang dengan sini dan yang bawah sama panjang dengan sebelah bawah sini. Satu daripada perpenjuru membahagi dua sama serenjang bagi perpenjuru yang lain. Dan satu daripada perpenjuru membahagi dua sama sudut pada bucunya. Sekarang kita tengok jumlah sudut pedalaman bagi sebuah sisi 4. Kita sudah tahu bahawa kalau jumlah sudut dalam sebuah segitiga, dia mesti sama dengan 180. Untuk sisi 4, kita boleh bahagikan sisi 4 ini kepada dua segitiga. Okey, terdapat dua segitiga di sini. Satu segitiga, jumlah sudut pedalamannya ialah 180. Kalau ada dua segitiga, jumlah sudutnya kita darab 2. Okey, jumlah sudut pedalaman ialah 180 darab 2, iaitu 360. Okey, semua sisi 4, jumlah sudut pedalamannya mesti sama dengan 360 darjah. Cuba kita tengok soalan ini. Hitung nilai X dan Y. Okey, untuk nilai X, kita boleh guna garisan lurus di sini. Ini merupakan garis lurus. Kalau garis lurus, jumlah sudut di garisan lurus ini ialah 180 darjah. Jadi untuk cari X, kita guna 180 tolak dengan 100. Jadi X ialah 80. Untuk cari nilai Y pula, kita boleh guna jumlah sudut pedalaman bagi sisi 4. Sebab kita tahu jumlah sudut semua yang di dalam sisi 4 mesti sama dengan 360. Jadi Y tambah 145 tambah 52 tambah lagi 80 mesti sama dengan 360. Dan nilai ini kita boleh tambah dulu.
Apabila kita tambah ketiga-tiga nombor ini, hasil jawapannya ialah 277. Jadi untuk cari Y, kita pindah 277 ke sebelah. Jadi tolak. Jadi Y sama dengan 83 darjah. Contoh yang kedua, ini merupakan sisi 4 selari, segi 4 selari. Untuk segi 4 selari, sudut bertentangannya adalah sama. Jadi X sama dengan 42 darjah. Untuk cari nilai Y, kita boleh guna garisan lurus. Sebab di sini merupakan garis lurus. Jadi Y tambah dengan 42. Sebab X ialah 42. Adalah sama dengan 180. Jadi untuk cari Y, 180 tolak 42. Sama dengan 138. Contoh yang seterusnya, cari nilai X. Okay, untuk dapat nilai X, kita perlu tahu sudut di sebelahnya berapa. Dan untuk cari sudut di sebelahnya, kita boleh labelkan sebagai P. Ini merupakan sisi 4, jadi jumlah sudut pedalamannya mesti sama dengan 360. Jadi saya boleh tambah. Okay, P tambah 68 tambah 115 tambah lagi 118. Dia mesti sama dengan 360. Okey, kita buat begini. 3 nombor ini kita tambah dulu. Okey, selepas tambah kita dapat 301. Jadi untuk cari P, 360 tolak 301 darjah. Iaitu sama dengan 59 darjah. Okey, jadi di sini kita boleh tanda 59. Okey, untuk cari X, kita guna bahagian ini sahaja. Ini merupakan garis lurus. Jadi X tambah 59. Jumlah garisan lurus ni sudutnya mesti sama dengan 180. Jadi X ialah 180 tolak 59. X sama dengan 121.